Ya. Ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Para penonton sekalian, saya Muhammad Adlan Abdul Halim selaku moderator sesi ceramah pada pagi ini ingin mengucapkan selamat datang ke Fiesta Maya Sehat, Selamat dan Sejahtera UTM 2020. Pada hari ini kita akan mengikuti satu ceramah secara maya yang bertajuk Keselamatan dan Kualiti Makanan. Sebelum kita mulakan slot ceramah pada pagi ini, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, izinkan saya memperkenalkan seorang penceramah yang dijemput khas untuk berkongsi ilmu pengetahuan, pandangan dan pengalaman beliau dengan kita semua. Penceramah pada hari ini ialah yang berusaha Dr. Izzat Hazmi bin Ismail. Beliau merupakan seorang pegawai perubatan di Pusat Kesihatan Universiti. Beliau juga merupakan Ketua Ahli Jawatan Kuasa Kecil bagi pengurusan makanan di UTM Kuala Lumpur. Tanpa membuang masa, saya serahkan slot ini kepada Dr. Izzat untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Keselamatan dan Kualiti Makanan. Silakan Dr. Izzat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serta selamat pagi kepada saudara-saudari. Pertama sekali, syukur kehadrat Ilahi dan terima kasih di atas limpah dan kurnianya serta ruang dan peluang yang diberikan. Maka saya dapat meluangkan sedikit masa untuk berkongsi tentang ilmu dan juga pengalaman dalam sudut keselamatan makanan. Okey. Pertama sekali kita mulakan tentang kebersihan dan keselamatan. Jadi apabila kita berkata tentang kebersihan dan keselamatan, ianya perlu hadir seiring. Di mana tidak semestinya sesuatu perkara ataupun sesuatu makanan itu bersih, tetapi adakah ia selamat? Sesuatu perkara yang selamat sudah tentu ianya bersih. Jadi sangat penting untuk kita memenuhi kedua-dua kriteria tersebut. Baik, saya suka untuk memetik satu petikan surah daripada Al-Quran, surah An-Nahlu, yang mengatakan firman Allah, oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, halal dan thayyiban, dan bersyukurlah dengan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Jadi di dalam firman Allah sendiri telah pun mengajar kita tentang kesihatan, tentang kebersihan dan keselamatan makanan. Di mana disebut di situ ialah halalan thayyiban. Halalan, halal, thayyiban, baik. Jadi halal itu sendiri adalah menurut syariat, dan thayyiban, baik itu adalah secara bukti saintifik. Kerana kita tengok, kalau kita sebagai umat Islam pentingnya kita memilih makanan yang halal. Jadi halal ni ditetapkan oleh kerangka syariat. Tetapi thayyiban itu sendiri ditetapkan oleh kerangka saintifik, di mana kita perlu ketahui kebersihannya, bagaimana ianya memberi kesan kepada tubuh badan. Jadi syariat dan saintifik ini perlu datang bersekali. Baik, jadi amalan kebersihan makanan hendaklah kita ambil kira dari segi pertama sumber pemakanan tersebut. Jadi apabila kita buat rondaan ataupun buat penilaian kepada kawasan-kawasan premis makanan, kita akan menilai sumber makanan tersebut. Bagaimana
penyimpanannya dilakukan, peralatan yang digunakan, pemprosesan, pembungkusan dan kawasan persekitaran tersebut. Kalau kita lihat sekiranya premis makanan tersebut adalah premis yang berhawa dingin. Di situ kita boleh katakan bahawa kawasan persekitaran tersebut adalah persekitaran yang dijaga dan bersih lah. Cuma yang kita risau ialah penyediaan, penyimpanan, bagaimana dia disimpan, peralatan yang digunakan. Jadi ini adalah kriteria yang kita lihat sewaktu kita buat assessment ataupun penilaian. Kemudian kenapa kita perlu lihat kepada asas kebersihan dan juga keselamatan makanan tersebut? Ialah pertama sekali, yang paling kita takut ialah keracunan makanan lah. Saya boleh katakan bahawa sepanjang saya menjalankan tugas sebagai pegawai perubatan, baik di dalam universiti ataupun di hospital luar ataupun di sektor swasta, saya dapat lihat bahawa begitu banyak kes yang mengakibatkan cirit-birit, selalunya cirit-birit dan muntah-muntah yang asalnya adalah daripada pengambilan makanan yang tidak selamat atau tidak bersih lah. Okay? Jadi kita perlu tahu kebersihan dan keselamatan makanan untuk mengelakkan daripada keracunan. Kemudian kita nak kurangkan risiko penghasilan makanan yang tercemar, dan kita nak mengelakkan investasi ataupun keterlibatan haiwan-haiwan perosak. Kalau saudara-saudari pernah dengar dari KKM pernah sebut lilati. Apa lilati? Lipas, lalat dan tikus. Jadi perlu bantras investasi mereka lah. Jadi kemudian kita perlukan kepada kebersihan dan keselamatan ni, tadi kita tengok dari sudut jasmani, dari sudut kita punya tubuh badan. So sekarang kita tengok pula dari sudut ekonomi pula. Okey, bila kita menyediakan makanan yang bersih, selamat semua, kita dapat mengelakkan kerugian daripada syarikat, dapat memberikan perhatian yang baik pada pelanggan, kita dapat menarik pelanggan. Jadi mengelakkan kepada kehilangan pelanggan, mengelakkan daripada kehilangan keuntungan. Jadi kita membina satu branding yang lebih baik. Jadi sebenarnya keselamatan dan juga kebersihan makanan ini bukan sahaja penting kepada tubuh badan tetapi kepada sosioekonomi, iaitu pembangunan sosial dan juga ekonomi sesuatu tempat tersebut. Okey. Baik. Jadi saudara-saudari sekalian, apabila kita ingin melakukan sebarang penilaian ataupun kita melakukan satu apa kita panggil penguatkuasaan, kita perlu ada satu kerangka kuasa ataupun punca kuasa untuk kita melakukannya. Jadi dalam isu kebersihan dan juga keselamatan makanan, kita ada beberapa akta yang diperuntukkan bagi melindungi dan juga bagi pihak yang berwajib bertanggungjawab melaksanakan atau menguatkuasakan peraturan tersebut. Salah satunya kita tengok Akta Keselamatan Makanan. Jadi saya ingin memetik beberapa lah akta yang kita gunakan untuk membantu dalam penguatkuasaan. Kita ada Akta Makanan 1983, kita ada Peraturan-Peraturan Makanan 1985, kemudian Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Jadi ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan makanan yang di mana diperuntukkan kepada badan yang bertanggungjawab untuk penguatkuasaan akta-akta tersebut. Jadi apabila IK ataupun Inspektor Kesihatan menjalankan tanggungjawab dia membuat rondaan di atas, selalunya antara dua. Pertama berdasarkan report ataupun berdasarkan laporan. Ataupun satu lagi adalah kita panggil rondaan berkala lah, tapi kita takkan maklumkan kepada kedai tersebut. It's going to be a very surprise kind of visit, and then kita menggunakan akta-akta ini untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut. Jadi undang-undang ini memberikan pihak yang berkuasa yang tadi kita sebut tadi, akta-akta tadi, memberikan kuasa kepada pihak bertanggungjawab untuk memasuki premis makanan, membuat pemeriksaan dan penyiasatan
menyiasat keselamatan makanan, melupus yang makanan yang tidak selamat dan menjalankan tindakan yang selanjutnya. Jadi di situ tidak ada dakwa-dakwi lagi bahawa IK masuk, IK sebenarnya dia seolah-olah seperti macam menyita dan dia boleh musnahkan makanan sebab dia dikira bila makanan tersebut tidak selamat. Kalau kita biar lagi di situ, maksud kita memberikan peluang dan ruang kepada peniaga untuk mengguna semula makanan yang tidak sihat tidak selamat tersebut. Jadi itulah kita undang-undang ATA ni diberi supaya kita boleh membuat tindakan susulan. Jadi apa yang implikasi daripada penguatkuasaan akta atau undang-undang tersebut, denda ataupun penutupan premis makanan lah, tidak lebih daripada itu. Baik, jadi sekarang ni kita masuk pula ke bahagian keracunan makanan. Okey, sebab bila kita cakap pasal keselamatan, bila makanan tak selamat, makanan tidak sihat, maka salah satu impak terbesar adalah kepada diri, kepada tubuh badan, iaitu akan mengakibatkan keracunan makanan. Jadi keracunan makanan ni adalah penyakit yang berlaku selepas makan makanan yang tercemar dengan kuman ataupun bahan kimia ataupun benda asing satu lagi. Kebiasaannya ia akan mengambil tempoh hingga 1 hingga 36 jam. So, 1 hingga sehari ataupun 2 hari selepas makan makanan tercemar. Disiplin saya biasanya apa yang kita akan tanyakan apabila ada isu dengan sakit perut, muntah, cek berik, kita akan flashback balik. Kita akan throwback balik belakang. Tengok apa yang telah dimakan selama 6 jam sebelum tu. Sebab kita secara teknikal, fisiologi badan kita mengambil masa 6 hours, at least 6 hours for gastric emptying. Jadi apabila makanan kita makan, dia bukan automatik terus turun ke bawah, tidak. Tapi dia mengambil masa hingga 6 jam untuk dia daripada bahagian mulut, esophagus, gastric region, kemudian duodenum, usus kecil, usus besar. Dan jadi tinja lah, najis. Jadi all of these things take about 6 hours. Jadi sebab tu kita tanya balik, okey 6 jam apa yang telah dimakan. Jadi kita boleh suspek di situlah. Okey, jadi simptom-simptom dia adalah cek birit, sakit perut yang memulas lah, yang teramat sangat, kemudian loya dan demam, chills ataupun gigil lah kerana sejuk. Dia demam sejuk, dia orang kata apa, keadaan sekeliling tak sejuk tapi akan rasa badan sikit sejuk dan menggigil. Kebanyakan yang simptom-simptom yang disebutkan itu adalah salah satu daripada manifestasi jangkitan salmonella lah, itu sebagai contoh. Nanti kita akan cakapkan lagi tentang apa jenis-jenis pencemaran yang boleh berlaku dalam makanan. Okey. Jadi punca-punca pencemaran tu seperti saya sebutkan tadi, kita ada kata kuman, kita ada cakap pasal kimia, kita ada cakap pasal fizikal, sebab fizikal tadi kita katakan bahawa benda asing. Jadi bagaimana semua ini boleh berlaku? Ianya boleh berlaku, kita tengok balik sama ada dari segi bahan mentah tu bagaimana penyediaannya. Kemudian kalau kata penyediaannya dah baik, adakah ia disimpan, penyimpanan dia dalam suhu yang optimum atau tidak, tempat yang betul atau tidak, ada pencampuran atau tidak. Okey, kalau itu settle, adakah pengendalian sewaktu memasak, utensils ataupun peralatan yang digunakan, adakah itu yang menyebabkan peracunan makanan kerana pengendalian yang tidak betul. Jadi di sini kita boleh tengok faktor manusia lah, kebanyakannya berlaku kerana faktor manusia. Sekiranya faktor manusia ni boleh dikatakan almost 70%. 70%, 30% is from daripada faktor-faktor lain. Sekiranya faktor manusia ni dapat di kontrol ataupun dikawal, insya-Allah maka penyediaan makanan akan jadi lebih baik dan risiko untuk berlaku keracunan makanan ataupun pencemaran dalam makanan akan lebih kurang. Baik. Okey, kita tengok method of transmission ataupun method bagaimana pencemaran tersebut berlaku. Okey. Makanan boleh dicemari melalui beberapa cara. Pertama sekali melalui individu itu sendirilah. Telinga, hidung kita ni mengandungi bakteria. Batuk, bersin, kuku kita, tangan, rambut kita, bahagian scalp, kelumur,
kemudian radang pada kulit, eczema ataupun infected eczema, kemudian tidak mencuci tangan. Semua ini adalah faktor yang daripada faktor manusia. Baik, saya suka untuk melihat, memetik keadaan sekarang ni, iaitu COVID, coronavirus 19, yang mana memerlukan kita lebih kerap mencuci tangan. InsyaAllah sebenarnya kita mencuci tangan ni, kita mencuci dengan air dan sabun, itu adalah yang terbaik. Kenapa saya berkata begitu, saudara-saudari? Kerana sekiranya kita menggunakan hand sanitizer, alcohol based, high concentration alcohol, dan pada masa yang sama kita pula tak membasuhnya dengan betul, bayangkan saudara-saudari, di orang kata apa, bahan-bahan yang tinggal pada tapak tangan kita ni, inilah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam tubuh badan kita. So di situ kita akan dapat lihat bahawa pencemaran itu berlaku daripada faktor manusia itu sendiri, ya. Kemudian tadi kita tengok faktor manusia. Kemudian faktor daripada persekitaran, iaitu udara, daripada haiwan perosak, daripada sampah yang di sekeliling premis. Okey. Ini adalah beberapa faktor ataupun kriteria yang kita lihat apabila kita melakukan rondaan. Kita akan lihat keadaan sekeliling premis tersebut. Bagaimana proses ataupun kaedah pelupusan sampah dilakukan. Sekiranya pelupusan sampah tersebut tidak dilakukan dengan betul, apa yang kita khawatir ialah secara logik ialah langau, lalat, sudah pasti akan berlaku investasi yang lebih banyak sekiranya pengurusan sampah itu tidak dijalankan dengan betul. Kemudian melalui udara pula, saudara-saudari bayangkan makan di warung di sebelah highway. Begitu banyak kenderaan lalu dan kita tahu pencemaran udara. Jadi kita tak tahu adakah makanan tersebut pula tidak ditutup, no physical barrier, pencemaran pasti akan berlaku. Jadi ini adalah beberapa kriteria yang kita lihat. Apabila kita melakukan sebarang tinjauan ataupun penyiasatan, ini adalah beberapa kriteria yang kita akan lihat. Selain daripada melihat individu yang menyedia itu sendiri. Okey. Jadi kalau dekat rumah pula kita tengok, saya rasa ramai yang suka bela pet, haiwan peliharaan. Itu pun boleh menjadi salah satu punca. Saya bagi contoh paling mudah. Kucing. Okey. Kucing dia apabila dia orang kata apa, mencemari makanan kita, potensi kita boleh mendapat jangkitan kita panggil Toxocara canis. Toxocara canis satu. Jangkitan daripada dia boleh sama ada satu terpanggil apa, jangkitan cacing lah daripada kucing-kucing ini. Jadi bukan saja di rumah saja, bukan saja di premis, tapi di rumah. Bermaksud sekiranya kita tengok apa yang kita enforce di luar, di premis, kita nak kebersihan, keselamatan semua di premis, begitu jugalah kita nak amalan tersebut dijalankan di rumah. Penyediaan makanan lepas siap masak, kena tudung, kena tutup, okey. Penyediaan yang betul, simpan macam mana kita simpan sayuran, macam mana kita simpan utensil kita, dalam potong. Jadi sangat penting benda-benda ni. So alhamdulillah, insyaAllah kalau kita ambil apa poin yang kita buat di luar ni, kita buat di lapangan, macam mana kita buat di luar tu, kita bawa masuk ke rumah kita praktiskan di rumah kita, insyaAllah. Saya rasa risiko untuk masalah keracunan makanan semua tu dapat dikurangkan. Banyak mitos sebenarnya yang katakan saya tak makan kat luar, saya makan kat rumah. Jadi mustahil lah saya kena keracunan makanan. So tidak ada yang mustahil. Kalau sekiranya penyediaan makanan sedari awal itu tidak dijaga dengan betul, penyimpanan pun tak betul, jadi potensial untuk dapat keracunan makanan daripada makanan yang kita sendiri masak. Okey? Dan ini saya rasa
untuk orang lembah, saya nak sebutlah salah satu faktor ni faktor terbesar sebenarnya, tapi benda ni orang Lembah Kelang sensitif. Saya pun kalau yang dengar di Johor ni, insyaAllah okey Johor. Saya duduk Johor dulu lama. Tapi Alhamdulillah lah, nak kata air tak ada sampai berhari-hari tu tak ada lah. Tapi Lembah Kelang ni dia macam acara bulanan. Tapi itulah tangan-tangan yang tak bertanggungjawab mencemar pula air. Jadi bayangkanlah saudara-saudari, air ni tercemar. Kita guna pula untuk buat masakan kita dengan tidak dimasak dengan betul. Itu yang kita paling risau. Okey. Dan ada orang yang ini sendiri saya sendiri tak boleh nak cakap lah, sebab saya takut nanti ada orang tak berani nak makan nanti. Tak berani nanti nak order teh tarik, teh peng, kopi ais. Sebab apa? Baru I think early this year sebelum PKP, ada satu kes di sebuah kilang pemprosesan ais cube. Saya sedari tahu apakah punca air yang diguna, sumber air yang diguna. Dia menggunakan air pipe sahaja yang tidak dirawat dan tidak didihkan. Unboiled. Itu pun kita tengok bila berlaku perkara ini, dia pula hantar pergi ke kawasan-kawasan macam KLCC, Jalan Pinang. Maka pada waktu tu ada outbreak di Jalan Pinang. There's an outbreak of typhoid case. Dan pada waktu tu berpusu-pusu lah orang datang ambil injection typhoid apa semua. Jadi punca dia air. Dia punya penyelesaian dia very simple. Air tersebut perlulah dimasak. Air tersebut perlulah dirawat. Jadi air ni, tanpa air ni kita tak boleh lah nak buat masakan kita ni kan. So the most important thing is bahan-bahan asas tu lah, bahan-bahan basah awal tu. Right? Okay. Jadi tadi kita cakap tentang physical. Kita cakap macam saya sebut tadi lah, typhoid. Kita tak nampak typhoid. Kalau kita nampak typhoid tu, kita memang takkan makan lah makanan. Nampak typhoid digigit macam tu, memang kita takkan makan. Okey, jadi macam mana bakteria ni boleh mencemari makanan? Okey, dia ada beberapa konsep. Pertama ialah sentuhan terus ataupun direct contact. So direct contact ni, tangan kita tercemar, kita sentuh makanan, kita bagi. Okey, itu direct contact ataupun kita panggil sentuhan terus. Kemudian kita ada yang kedua ialah cross contamination. Cross contamination bahasa Melayu dia ialah kontaminasi silang. Cross contamination. Cross contamination ni ialah apabila berlaku penyentuhan makanan dengan utensil. Bila tempat macam pinggan kita, kita punya peralatan, makanan tersebut sentuh pada permukaan makanan tu, dia infect pada makanan. Dan satu lagi tempat yang sebenarnya paling kotor tapi saudara-saudari semua pun takkan tahu. Papan pemotong daging. Papan pemotong. Itu adalah benda yang paling kurang sekali kita nak bersihkan secara betul. Sebab bila kita potong, kan, dah potong semua kita bersih, dan after that kita just sangkut. And then the surface is actually dia retain air. More moisture increase infestation of bacteria. Dan jadi kelembapan yang tinggi itu mengundang kepada yeast ataupun yeast ni kita kata kulat, kemudian kuman. Mereka memang kata jenis kuman-kuman ni dia nak dalam satu pH yang cantik lah. Jadi moisture tu very good. Jadi kita sebenarnya kita terlepas pandang lah papan pemotong ni. Okay. Kemudian kita ada physical contamination lah yang ketiga. In which persentuhan makanan dengan
kemasukan bahan asing, suatu proses makanan. Yang ini kalau kita cakap pasal bila kita makan-makan, tiba-tiba jumpa dawai stapler. Makan, jumpa rambut, kuku apa semua. That is a physical contamination. Bermaksud penemuan benda asing di dalam makanan kita. Itu contamination physical contamination. Jumpa pula apa batu ke, duit siling, makan, jumpa duit siling di mesin. So that is a potential contamination. Ima duit 100 keping dalam tu pun is a contamination ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya slide ini disediakan untuk training bagi penyedia-penyedia makanan lah. Okey, jadi dalamnya ada beberapa kes yang kita masukkan. Okey, so saya suka memetik 2 kes yang paling dekat dengan kita. Okey, siapa kat sini saudara-saudari yang saya rasa yang allergic dengan telur memang takkan makan telur lah. Tapi kebanyakan kita orang Malaysia ni nasi goreng Cina, char kway teow, dia mesti letak telur. Jadi saudara-saudari, telur ni paling senang sekali lah nak orang kata apa, dicemari. Bukan konten dalam dia, tetapi permukaan kulit telur tersebut. Okay. So apa yang orang kata apa, mikroorganisma yang menyebabkan pencemaran tersebut, nama dia adalah Salmonella typhi. Dia menyebabkan typhoid lah, typhoid fever. So Salmonella ni dia duduk pada kulit kulit telur ayam tu. Jadi kebanyakan kita tengok makan, ane roti telur satu, ane pun ambil pecah, terus kita yakin atau tidak dia basuh atau tak telur tu. Perut kuat tak apa. Tapi kebanyakan kita ada sebelum ni ada kes keracunan makanan beramai-ramai di sekolah akibat pencemaran Salmonella. Puncanya satu papan telur. Sepapan telur tu diguna oleh Medan Selera tu, sekolah asrama tu. Saya tak silap saya kes tu di Kedah. Jadi semua student yang mana yang tak berapa kuat, perut dia ada gastrik whatever, kena jangkitan Salmonella. So kesan dia akan menyebabkan cerit-berit, sakit perut, muntah, loya dan demam. Tak silap saya ada yang masuk ICU kerana severely dehydrated. Bermaksud banyak hilang bendalai badan. Muntah, cerit-berit berterusan, hilang bendalai badan. Dan demam teruk, kita terpaksa masuk very potent antibiotik, in which dia sebenarnya antibiotik ni pun ada beberapa level takat dia. Jadi bila kita dah start masuk ICU, kita akan mula guna antibiotik yang high potential. Biasalah bila kita guna something yang very high potential, dia akan ada kesan-kesan sampingan kepada buah pinggang, pada hati. Jadi itu yang kita nak elakkan. Jadi punca asalnya kulit telur ayam. It looks very small, very orang kata apa, remeh, tetapi kesan selepas itu adalah sangat teruk. Jadi selain daripada itu, salah satu contohlah telur. Jadi selepas ni saudara-saudari, kalau tengok orang cuci telur, janganlah rasa pelik. Sebenarnya mereka nak elakkan daripada Salmonella. So that's a physical, usually it's a physical contact lah itu. Itu adalah physical and direct contact, sorry. Okay. Kemudian kita tengok yang ini saya pada tahun pertama saya di medical school. Saya ingat sebab benda ni berlaku di Johor, tak silap. Benda di Johor dan Pulau Pinang. Pencemaran asid borik. Ini pencemaran kimia. Kat mana asid borik ni? Okay, asid borik ni kita tengok dalam mi kuning. Mereka letak mi kuning tu
dalam asid borik untuk memastikan dia tahan lama. Tetapi asid borik ni pula adalah racun. Dia dalam kategori racun terjadual. Tak boleh guna untuk bahan makanan. Bila racun terjadual, memang tak boleh guna untuk makanan. Sebagai contoh, kita guna kata paraquat. Paraquat adalah racun perosak ataupun organofosfat, racun perosak. Kita guna untuk menghalau apa nama tumbuhan-tumbuhan makhluk-makhluk perosak. Tetapi bila kena pada sayur-sayuran tu dan sayur-sayuran tersebut tidak dibasuh dengan betul, keracunan paraquat ataupun keracunan organofosfat boleh berlaku. Jadi isu yang sama juga dengan asid borik ni. Jadi dia gunakan untuk pengawet lah, untuk supaya tahan lebih lama. Jadi dia guna untuk buat mi kuning lah. Jadi saya ingat pada tahun tu semua orang pakat boycott mi kuning. Saya ingat first year, at that time we trying to cook some mi goreng at that time, bujang. Jadi kita semua tengok mi Maggi habis. Sebab mi Maggi yang tak ada perisa punya tu, yang mi putih tu. Jadi semua beli yang itu. So that year I think most nationwide semua guna mi putih sebab takut nak guna mi kuning yang dia tercemar asid borik. Okey, jadi kesan dia untuk saudara lah. Saudara ini dia orang kata apa, dia asid borik ni adalah carcinogenic. Jadi dia boleh trigger cancer cells, which is initially sleeping lah. Untuk lelaki boleh menyebabkan masalah prostat dan juga kemandulan. Jadi sangat besar dia punya efek dia. Jadi perkara-perkara inilah yang kita tengok. Dan tadi saya dah sebut pasal organofosfat. Inilah yang kita, kalau saya belajar dulu dalam training di OSH, organofosfat ni memang kena hafal. Tak boleh nak buat macam mana sebab dia boleh mencemari almost everything. Sebab bila dia guna racun perosak, racun tersebut dia tak dilute, dia not biodegradable, dia akan flow into the water, ni kita kata sungai, stream. So dia akan menyebabkan pencemaran air. Kalau dia kena pada daun dan kita tak basuh dengan betul, maka dia akan menyebabkan pencemaran pada sumber makanan tersebut. Jadi kalau tanya saya, Doktor, apa masalah dengan organofosfat ni? Tak boleh ke sikit pun? Okey, dia ibarat kunci kepada kanser. Sama macam asid borik tadi kita kata. Dia ibarat kunci kepada kanser. Kanser sel dalam badan kita sebenarnya dia adalah dalam mood tidur. Setiap daripada kita mungkin ada, cuma dia dalam mood tidur. Dia tidak menunjukkan dia punya manifestasi. Dia belum menunjukkan simptomnya. Tetapi dia cuma memerlukan satu kunci sahaja, which is ataupun yang kita ketahui sebagai carcinogenic. Bahan yang carcinogenic ni maksudnya dia trigger carcinogen. Dia trigger cancer. Jadi inilah kunci. Dia cuma lock sekarang ni, you buka, then it start to manifest its symptom. Jadi tadi kita sebut tadi asid borik, kita ada sebut paraquat, kita ada sebut organofosfat. Okey, jadi inilah benda-benda yang sangat penting lah. Okey, dan contoh-contoh pencemaran yang boleh berlaku. Jadi saudara-saudari, yang saya sebutkan tadi tu adalah di peringkat penguatkuasaan. Peringkat IK, KKM, okey. Apakah perkara yang kita sebenarnya masyarakat, marhain ataupun saudara-saudari boleh lakukan? Tak perlu tunggu IK. Paling simple saudara-saudari, pelabelan makanan. Pastikan melihat label dahulu sebelum membeli. Daripada label tersebut kita boleh mengenal pasti sama ada ianya sihat dan selamat. Okay. Kalau kita sebagai umat Islam, pertama paling penting kita kena cari makanan, sumber makanan yang halal. Kerana apa yang kita makan akan menjadi darah daging kita. Perlunya ada keberkatan. Sebab halal ni, sebab tu tadi awal-awal saya sudah sebutkan bahawa halal ini adalah syariatik. Syariatik. Tapi kalau untuk selamat, untuk kebersihan apa semua tu, itu adalah yang thayyiban, itu semua adalah bukti-bukti saintifik. Jadi mana bukti saintifik ni kita tengok pada label. Alhamdulillah
negara Malaysia ni bagus. Ada JAKIM yang memantau halal dan keselamatan makanan tu. Jadi kita nampak kalau makanan tu halal perlu diletak pada label dia. Jadi kita boleh tengok both kita boleh fulfill scientific and syariatik, halalan and thayyiban. Okey, itu paling penting. Sekiranya nampak ada keraguan, boleh buat laporan kepada KPDN, SGP ataupun KKM. Kita tengok ada isu jual barang-barang rosak semua. Okey. So kalau ada yang berhasrat nak buka kedai makan, premis makanan, pastikan nombor 1 mesti ada sijil pengendali makanan. Sijil pengendali makanan ni dia ada kursus dia. Kena pergi attend kursus tersebut, dapatkan sijil 1. Nombor 2 mesti ada lesen. Mesti ada lesen untuk operasi daripada PBT, pihak berkuasa tempatan. Kemudian nombor 3, perlu pastikan sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengurusan premis pemakanan, pengurusan makanan tersebut perlulah divaksinasi, perlu diberi suntikan typhoid. Okey, suntikan typhoid ni akan bertahan tempoh dia selama 3 tahun. Kita akan bagi dokumen untuk menjadi bukti lah. Jadi itu adalah perkara-perkara awal yang kita tengok. Bila kita datang, kita tengok pemeriksaan, itulah kita akan tengok dulu. Kalau sijil pengendali tak ada, typhoid tak ada, awal-awal kita dah tahu dah markah dia memang takkan sampai lah 80. Untuk lulus satu kriteria tu, dia mesti 80%. Less than that, kita boleh tutup. Kita boleh sita. Itu pengalaman saya dengan KKM dululah. Apa yang kita buat itu je. Pertama sekali tanya je. Kemudian barulah kita tengok kuku, tengok ada rokok ke tidak semua. 3 benda yang awal tadi saya sebut tadi, itulah yang kita tengok. Okey. Jadi untuk saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, pemilihan premis makanan adalah sangat penting. Kerana ianya adalah satu benda yang asing yang kita masukkan dalam badan kita. Kita tak kenal tukang masak tu. Kita tak tahu bagaimana cara dia masak. Kita hanya tahu kalau kita masak sendiri, kita tahu kita makan, kita sakit perut, kita tahu kita yang buat problem. Tapi kalau benda tu daripada third party, it's very important untuk kenal pasti, sangat penting untuk kenal pasti macam mana ia dikendalikan, bagaimana premis tersebut, ada bekalan air bersih atau tidak, peparitan dia elok atau tidak, kawasan sekeliling ada pencemaran bau ataupun pencemaran udara atau tidak. Jadi itu sangat penting lah, insyaAllah. Jadi ingin saya tekankan lagi di sinilah bahawa apa-apa pun tentang keselamatan dan kebersihan makanan ni sebagai umat Islam adalah mencari yang halal dan baik itu adalah fardu bagi kita. Dan selain daripada itu, ingin juga saya petik firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, dan makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu melampau-lampau, sesungguhnya Allah tidak akan suka orang yang melampaui batas. Jadi selepas kita pastikan keselamatan dan kebersihan makanan adalah penting untuk kita makan seadanya. Makan seadanya. Kerana selepas ni, selain daripada ini topik yang lain, insyaAllah kalau ada masa dan ruang dan peluang, NCD, non-communicable disease, penyakit-penyakit tidak berjangkit, iaitu darah tinggi, kencing manis, semua tu adalah puncanya daripada pemakanan. Jadi kalau pemakanan yang tidak seimbang, tak betul, walaupun dia bersih, tapi belum tentu dia selamat pada tubuh badan. Jadi insyaAllah saya rasa setakat ini dahulu perkongsian saya. Jadi mungkin kita boleh ambil 1-2 soalan sebelum saya continue klinik. Okey, terima kasih. Okey, Alhamdulillah, sungguh banyak maklumat dan ilmu baru yang kita peroleh daripada penceramah kita pada hari ini. Jadi saya buka sesi soal jawab kepada semua penonton yang ingin bertanyakan soalan atau ingin berkongsi pandangan.
Tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan soalan pada ruangan komen Facebook dan saya akan kongsikan soalan-soalan tersebut dengan penceramah kita. Okey, baiklah Dr. Izzat, saya ada satu soalan. Adakah penyebaran wabak COVID-19 boleh berlaku melalui makanan sekiranya pengendali makanan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan dengan sewajarnya? Pertama sekali, kita kena faham method of transmission COVID-19 lah. COVID-19, COVID-19 ni transmission dia adalah melalui water droplet. Okay, melalui bendali badan lah daripada air. Jadi baru-baru ini WHO telah keluarkan statement bahawa ianya tidak boleh merebak melalui makanan. Tetapi macam saya sebutkan tadi, wap air, contoh bersin, dia cover dengan tangan, dan after that dia pegang alat motong daging apa semua, kan? Jadi dan makanan tu pula tak dimasak sempurna. Sebagai contoh, saya bagi simple, jangan ada yang tak makan pula lepas ni sushi kan. Jadi sushi is raw material kan, dia guna raw. Jadi bila dia potong semua, dia pegang dan tidak menggunakan PPE yang betul, maka penularan ataupun jangkitan tersebut boleh berlaku. Tetapi kalau kata daripada makanan yang dimasak ataupun pada atas daging tersebut, tak ada. Setakat ni WHO dah keluarkan statement bahawa penularan wabak COVID-19 tidak ada berlaku daripada perkongsian makanan. Tapi perkongsian utensils potential. Okay. Okey, baiklah Dr. Izzat. Kita ada satu soalan daripada penonton. Okey, soalan daripada Puan Nazmah Abdul Malik. Beliau tanya, bolehkah kita bersihkan papan pemotong dengan dishwasher yang dicampur dengan vinegar, cuka? Adakah ianya selamat? InsyaAllah tidak ada apa-apa isu untuk basuh tersebut. Kata sebab apabila kita basuh, kata tak semestinya dengan vinegar semua, sebab kita basuh pun sebelum ni dengan saya tak boleh sebut brand ni kan. Jadi pencuci pinggan kan. Jadi pencuci pinggan. So the most important thing, yang perkara paling penting ialah apabila kita basuh tu, kita pastikan stain ataupun kesan-kesan tinggalan daripada bahan pencuci tersebut dapat dihapuskan sepenuhnya, kemudian dikeringkan dengan sempurna. Itu sebenarnya konsep dia ialah papan pemotong tu mesti dibersihkan dan dikeringkan dengan sempurna. Itu saja. Masalah dia apabila orang basuh, dia akan just sidai. Dia takkan, sebab tak ada, saya tengok kalau kata di mungkin overseas di restoran-restoran yang kata apa begitu tinggi dia punya classification atau qualification dia tu, dia akan keringkan menggunakan towel ataupun menggunakan tisu kitchen tissue atau kitchen tissue paper tu, kemudian baru dia akan masuk dalam heater. So kalau kita kat rumah kita, ialah macam saya sendiri pun kalau nak basuh tu macam takkanlah nak letakkan, nak keringkan letak tengah panas semua. So the only way, kita make sure sabun ataupun bahan pencuci tu dapat hilang bau dan juga rupanya itu, kemudian kita keringkan dengan tisu yang bersih ataupun kain yang bersih. Sebab isu dia apabila kita simpan, kita biarkan moisture ataupun kelembapan tu, dia beri ruang dan peluang untuk manifestasi yeast ataupun jangkitan lah, daripada kuman dan bakteria. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Izzat atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Para penonton sekalian, Alhamdulillah dengan ini sampailah kita ke akhir acara. Saya mewakili pihak penganjur Fiesta Maya 3S UTM ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah kita iaitu Dr. Izzat atas ceramah yang telah disampaikan.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menonton dan mengikuti slot ceramah pada pagi ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Akhir kata, sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan datangnya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.